Soalan saya nombor 7. Yang Berhormat Menteri Digital untuk menjawab. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Rombin kerana mengajukan soalan nombor 7. Tuan Ketua, susulan daripada potensi dan penerima gunaan ataupun bahasa Inggeris adoption yang tinggi bagi teknologi kecerdasan buatan AI di Malaysia, Kementerian ini telah merangka dan melaksanakan pelbagai inisiatif termasuklah penubuhan NAIO ataupun Pejabat AI Kebangsaan. Pejabat yang mana akan mengawal selia perkembangan AI di Malaysia serta menerajui inisiatif yang memanfaatkan AI untuk mengukuhkan ekonomi digital, meningkatkan perkhidmatan awam dan menyumbang kepada pembangunan yang mampan. Pejabat ini, Tuan Ketua, adalah merupakan organisasi utama yang akan memantau pelaksanaan teknologi AI mengikut sektor dalam negara demi memastikan segenap aspek akan dijaga dengan baik daripada sebarang ancaman dan penyalahgunaan yang tidak wajar. Dalam hubungan yang sama, Tuan Ketua, bagi penyediaan persekitaran dan satu ekosistem yang menyokong reka bentuk dan pembangunan AI secara beretika dan bertanggungjawab, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti telah pun meluncurkan garis panduan Tadbir Urus dan Etika Kecerdasan Buatan ataupun Artificial Intelligence Governance and Ethics AIGE pada 20 September tahun ini. Garis panduan ini turut sama dimurnikan oleh Kementerian Digital dengan melihat kepada ekosistem AI secara menyeluruh meliputi pembangun penyedia perkhidmatan, pengguna dan pengubal dasar berkaitan AI supaya mematuhi nilai-nilai sosial dan etika serta kebijakan yang ada bagi memastikan teknologi AI digunakan untuk kesejahteraan umum tanpa mengabaikan hak kemanusiaan dan juga keamanan individu. Seterusnya, Tuan Ketua, selain daripada penguatkuasaan pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang telah diwartakan pada 17 Oktober yang lalu, bagi menambah baik tadbir urus melibatkan perlindungan data peribadi Malaysia, Kementerian ini juga melalui Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi sedang membangunkan 7 garis panduan dan 3 daripadanya adalah berkait secara langsung dengan teknologi AI, iaitu pertama, garis panduan penilaian impak perlindungan data ataupun Guidelines on Data Protection Impact Assessment DPIA. Kedua, garis panduan mereka bentuk berasaskan privasi Guidelines on Privacy by Design PBD. Dan ketiga, garis panduan pembuatan keputusan individu secara automatik dan pemprofilan Guidelines on Automated Decision Making ADM and Profiling. Kesemua garis panduan ini boleh, Tuan Ketua, dijadikan sebagai dokumen rojokan oleh pengawal-pengawal data di Malaysia dengan mengambil kira kepesatan teknologi AI yang merupakan teknologi yang sangat bergantung kepada pemprosesan data yang tinggi. Tuan Ketua, pihak kementerian juga akan terus menjalinkan kerjasama strategik merentasi sektor awam dan swasta agar dapat meminimumkan insiden ketirisan data peribadi pada masa hadapan melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif termasuklah penganjuran program-program literasi AI, pembangunan rangka kerja kawal selia serta plan tindakan teknologi AI untuk tahun 2026 sehingga 2023. Kesemua gerak kerja ini berupaya untuk memastikan semua pihak berkepentingan lebih bersedia dalam hal perkara mengenangi sebarang insiden yang tidak diingini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Rompit. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya adalah bagaimana kerajaan merancang untuk mengatasi isu kebocoran data peribadi yang melibatkan teknologi AI? Dan adakah kerajaan bercadang untuk menggubal satu undang-undang khusus berkaitan dengan AI memandangkan pengaruh keberkesanan serta implikasinya yang sangat besar terhadap semua bidang dan industri global hari ini? Saya mengambil contoh AI kini mampu menghasilkan gambar bergerak individu yang telah meninggal dunia dan meniru suara mereka hampir 100% kesamaannya. Pelbagai implikasi negatif ini jika tidak dikawal ianya berpotensi memberi kesan buruk pada negara dan rakyat. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat untuk soalan yang dinyatakan tadi. Yang Berhormat, kalau kita lihat kepada teknologi memuncul seperti mana Yang Berhormat telah pun sebut tadi, memang banyak perkara yang baru yang kita lihat dan ianya juga merangkumi hal-hal data peribadi. Jadi saya setuju itu adalah perkara yang kita perlu halusi dan kena lihat bagaimana kita boleh
sekiranya perlu merangka undang-undang ataupun standard-standard yang diperlu piawaian dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena lihat. Itu sebab kita ada pejabat AI kebangsaan. Salah satu daripada tugasnya adalah untuk kita melancarkan satu kajian berkaitan dengan apakah sebenarnya cabaran-cabaran yang kita akan hadapi melalui teknologi AI ini dan teknologi muncul yang baru, dan sekiranya perlu untuk kita ini menaik taraf undang-undang yang sedia ada bagi kita dapat menangani cabaran tersebut, ataupun sekiranya perlu untuk kita menggubal undang-undang baru buat tujuan tersebut. Jadi soalan yang dibangkitkan itu soalan yang cukup penting, Yang Berhormat. Terima kasih. Yes, kita memang sedar berkaitan dengan perkara-perkara ini. Juga terdapat negara-negara lain serantau dan juga peringkat global yang telah pun melihat secara spesifik, dan kita selepas meluncurkan pejabat AI pada bulan depan, kita akan melihat keperluan untuk kita menggubal undang-undang ataupun mewujudkan piawaian-piawaian yang perlu untuk menangani keadaan tersebut. Terima kasih untuk soalan tersebut. Yang Berhormat Pulai. Terima kasih, Timbalan Speaker. Terima kasih, Menteri. Dalam AI membuat keputusan, dia tergantung kepada big data yang ada dalam lingkungan itu. Ya. Bermaksud bahawa kalau data yang kita masukkan itu betul, maka keputusan yang diperolehi dalam AI itu juga betul. Ini bermakna bahawa kita perlu memperbanyakkan maklumat yang betul ini di dalam big data ini. Ya. Jadi soalan saya, setakat mana inisiatif ini dilaksanakan untuk memastikan bahawa maklumat-maklumat yang benar dan sahih ini dimasukkan dalam lingkungan mereka ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Ketua, soalan yang cukup tepat pada tempatnya daripada Pulai. Ya, betul. Apabila kita lihat kepada teknologi sekarang, khususnya teknologi yang memerlukan maklumat, dan saya rasa Pulai merujuk kepada teknologi yang melibatkan LLM, ya, di mana kita ini sebut ataupun tanya beberapa soalan dan ia akan berikan jawapan seperti ChatGPT dan sebagainya. Jadi soalan dia, jawapan diberikan itu adalah hasil daripada data yang kita masukkan ke dalam apa yang disebut sebagai language model tersebut. Jadi kita nak pastikan bahawa jawapan yang diberikan itu adalah bersandarkan atau berdasarkan kepada data yang tepat. Jadi soal yang bertimbul adalah sama ada ataupun tidak data yang dimasukkan ke dalam language model itu adalah data yang tepat yang kita boleh percayai. Jadi ada beberapa pendekatan yang telah pun diambil. Salah satu daripadanya adalah untuk melihat sebenarnya sekiranya kita dapat govern it at source, Tuan Ketua. Maksud dia, sebelum kita masukkan satu data tersebut, kita pastikan bahawa ianya adalah data yang tepat, dia adalah data yang autentik, dengan izin, dan kemudian kita ni dalam keadaan tersebut dapat memastikan bahawa produk ataupun konten yang dikeluarkan selepas daripada itu adalah memang konten yang boleh kita percaya, ianya konten yang tepat. Tetapi itu adalah satu pendekatan. Pendekatan yang lain kita ada di mana kita masukkan semua data, kemudian kita train model tersebut. Dan kita lihat bagaimana kita boleh pastikan bahawa data yang dimasukkan dalam model tersebut adalah data yang tepat. Jadi ini adalah satu perkara yang kita kena lihat, dan kita telah pun dalam beberapa bulan yang lalu mencadangkan bahawa kita akan mewujudkan apa yang disebut sebagai data commission. Ianya bertujuan untuk melihat kepada masalah-masalah sebegini, Yang Berhormat daripada Pulai. Saya rasa bergerak ke depan, this will be a very important aspect. Dan kita kena lihat bagaimana kita pastikan, khususnya kalau kita lihat kepada maklumat kerajaan yang dikeluarkan daripada kementerian dan sebagainya. Kita nak pastikan bahawa maklumat-maklumat yang kita dapat daripada source ini adalah maklumat yang lengkap dan juga maklumat yang tepat. Jadi kita kena lihat kepada bagaimana kita boleh mewujudkan langkah-langkah ataupun piawaian untuk memastikan bahawa apa-apa jua produk yang bersandarkan kepada language models ini boleh meyakinkan kita bahawa data yang digunakan itu adalah data yang sah dan tepat. Tapi memang satu perkara yang kita lihat, ini Tuan Ketua sekali lagi menunjukkan betapa perlunya untuk kita melihat kepada teknologi muncul, teknologi baru kerana bergerak ke depan. Seperti mana dibangkitkan oleh Rompin tadi, kita juga ada models yang boleh mewujudkan gambar, suara dan sebagainya. So kita perlu melihat perkara ini dengan baik. The establishment of NAIO juga akan melihat kepada perkara-perkara ini dan keperluan sekiranya undang-undang ataupun piawaian yang tertentu untuk kita memastikan bahawa pada setiap masa kita boleh yakin dengan data yang kita terima itu. Sekian, terima kasih Pulai. Baik, berikutnya majlis kesoalan yang ke nombor 8.